Baik, bagi mengulas lanjut mengenai pilihan raya kecil Greek dan juga Bugaya dalam norma baharu bersedia di talian pada ketika ini Profesor Dr. Ahmad Martada, penganalisis politik Universiti Utara Malaysia yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama kami pada jam Waalaikumsalam, ini. Nadir. Okey Prof, SPR sudah mengumumkan tarikh-tarikh penting untuk kedua pilihan raya ini dan juga pada masa yang sama aktiviti kempen berbentuk ceramah, ziarah rumah ke rumah, walkabout, pengedaran pamphlet dan sebagainya seperti yang sebelum-sebelum ini dilakukan dalam kebiasaan berkempen untuk pilihan raya kecil maupun pilihan raya umum tidak dibenarkan, malah digalakkan untuk melalui media sosial. Bagaimana ahli politik bersedia untuk berkempen dalam norma baharu pada konteks pilihan raya kedua-dua kawasan ini, Prof? Yang pertama, bagi saya, ahli-ahli politik pada hari ini tidak mempunyai pilihan yang lain selain daripada menggunakan dan mengamalkan norma-norma baru seperti mana yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Kerana kita tahu pengalaman sebelum ini PRN Sabah menunjukkan bahawa walaupun terdapat norma-norma yang telah ditetapkan, garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, namun kita dapati memang sukar untuk ahli-ahli politik, untuk masyarakat umum secara keseluruhannya mematuhi amalan-amalan yang telah ditetapkan. Jadi sebab itu bagi saya ahli-ahli politik kena mengambil kira pandangan yang telah dikemukakan oleh SPR dan juga nasihat yang diberikan oleh KKM untuk mematuhi segala garis panduan yang telah pun ditetapkan supaya penularan dan penyebaran COVID-19 ini dapat dikekang dengan sebaik yang mungkin. Jadi sebab itulah mereka kena bersedia terutamanya bagi menggunakan mekanisme sosial media sebagai satu platform yang terbaik untuk memastikan bahawa apa juga bentuk-bentuk kempen yang ingin dijalankan, maka mereka perlu menggunakan media sosial ini sebagai satu alternatif bagi menyebarkan segala maklumat-maklumat untuk menarik sokongan pengundi-pengundi di kawasan tersebut. Jadi sekarang inilah ahli-ahli politik terutamanya mungkin calon-calon yang akan bertanding perlu menggunakan kesempatan sosial media ini untuk memastikan bahawa platform ini adalah satu platform yang tidak ada pilihan selain daripada yang dibenarkan oleh SPR itu sendiri. Jadi bagi saya platform sosial media ini adalah suatu platform yang terbaik dan ini sebenarnya adalah satu langkah yang terbaik untuk ahli-ahli politik menggunakan platform ini pada masa-masa akan datang. Kerana kita tidak tahu bilakah keadaan terutama pandemik ini akan berakhir dan mungkin pilihan raya yang akan datang juga akan menggunakan norma baru seperti ini. Jadi mungkin ini satu kesempatan yang terbaik bukan sahaja oleh ahli-ahli politik, bahkan untuk di kalangan masyarakat sendiri untuk mengamalkan sosial media sebagai satu platform untuk menyebarkan maklumat berkaitan sesuatu isu ataupun untuk menarik pengundi-pengundi untuk menyokong mereka. Prof, sudah pastilah antara cabaran menggunakan media sosial dalam untuk berkempen pilihan raya ini adalah tentang berita palsu. Ini mudah tersebar sekali di media sosial dan sebagainya. Bagaimana ini boleh dikawal dari segi penguatkuasaan sebagai contoh dan juga bagaimana orang ramai boleh menjurus kepada sumber-sumber yang sahih, bagaimana orang ramai perlu faham kerana kawasan ini ada yang mungkin tahap celik teknologi dan juga media sosial itu berbeza. Betul, ini cabaran yang sangat besar. Tetapi kita perlu ketahui bahawa kerajaan memang mempunyai peruntukan undang-undang yang cukup jelas. Ya, Akta SKMM misalnya, akta kalau kita tengok hasutan juga adalah beberapa undang-undang yang cukup tegas berkaitan dengan penyebaran maklumat-maklumat palsu. Jadi apabila platform sosial media ini akan menjadi antara platform yang penting, maka sudah tentulah penyebaran maklumat-maklumat yang tidak tepat, maklumat yang palsu akan pasti berlaku. Jadi sudah tentulah masyarakat perlu lebih bijaksana untuk menggunakan platform ini agar mereka tidak menyebarkan apa-apa maklumat yang tidak benar, kerana kita tahu bahawa pihak berkuasa akan sentiasa mengambil tindakan jika sekiranya maklumat-maklumat yang disebarkan itu tidak benar, dan yang lebih penting ia akan menimbulkan satu suasana yang tidak stabil di dalam masyarakat. Jadi sebab itu bagi saya pihak berkuasa pasti akan memantau penggunaan sosial media dan juga pasti akan banyak laporan-laporan yang akan dikemukakan
terutama berkaitan dengan penyebaran maklumat-maklumat yang tidak tepat, maklumat-maklumat yang bersifat menghasut, yang tidak sensitif dan sebagainya. Jadi memang akan ada satu cabaran yang besar terutama di kalangan pengguna-pengguna media sosial apabila media sosial ini akan menjadi antara platform yang sangat penting untuk menyebarkan maklumat ketika pilihan raya kecil. Prof, mungkin terakhir sekali secara ringkasnya, adakah penduduk ataupun rakyat bersedia selepas kita melihat pilihan raya umum negeri Sabah itu sudah pasti mereka ini trauma. Bagaimana jangkaan Prof sendiri sekiranya ini berlangsung? Adakah rakyat di kawasan kedua-dua pilihan raya kecil ini akan bersedia untuk keluar mengundi? Bagi saya soal bersedia itu mungkin bukan satu isu yang penting kerana jika sekiranya pilihan raya kecil ini terpaksa diadakan maka masyarakat tidak ada jalan lain melainkan terpaksa juga untuk mengundi. Namun bagi saya mungkin masih ada kegusaran di kalangan pengundi-pengundi terutamanya apabila melihat keadaan yang berlaku di pilihan raya Sabah di mana berlaku peningkatan yang sangat mendadak berkaitan kes-kes dan ini mungkin akan menimbulkan suatu ketakutan juga di kalangan pengundi-pengundi. Namun bagi saya tanggungjawab mengundi itu adalah satu tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh semua pengundi di kawasan-kawasan yang terbabit. Cuma mekanisme yang akan dilaksanakan itu mungkin agak berbeza dan sudah PR dan KKM dan juga agensi-agensi kerajaan pasti akan mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk memastikan bahawa pengundi-pengundi di kawasan tersebut akan sentiasa selamat dan dijauhi daripada sebarang penularan penyebaran wabak COVID-19. Jadi bagi saya amanah dan tanggungjawab mengundi itu satu perkara, namun dalam masa yang sama tahap kesihatan pengundi-pengundi juga perlu diberi keutamaan oleh agensi-agensi yang bertanggungjawab seperti SPR, seperti KKM dan sebagainya yang akan terlibat secara langsung di dalam proses pengundian itu nanti. Okey. Prof, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini mengulas tentang PRK Great dan juga PRK Bugaya sendiri. Dan kita akan melihat bagaimanakah tarikh-tarikh penting ini sudah pun diumumkan dan juga kempen tidak dibenarkan secara fizikal tapi secara maya, bagaimana ini akan dikawal dan sebagainya dan bagaimana yang paling penting sekali adalah tanggapan dan juga penerimaan penduduk di kedua-dua kawasan ini berkait dengan pilihan raya yang akan diadakan dan sudah pasti soal pematuhan SOP itu yang juga kami akan beri tumpuan di Astro Awani ini.